kamu boleh sampai kat kawan kamu. Ada saham untuk cikgu juga. Okey, jadi macam biasa kita dah nak mulakan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Hadi dah ready belum Hadi? Ready. Hadi orang Terengganu kan? Hadi orang Terengganu kan? Oh, bukan Kedah Kedah. Kedah. Cikgu ingat. Ada Akil, mana Akil? Selalu ada. Okey. Jadi kadang-kadang ada yang cikgu dah ajar dah kamu tahun lepas. Cikgu ajar lagi. Adalah muka-muka yang cikgu kenal. Dani ada ke Dani? Bulan 12, kelas bulan 12. Kelas bulan 12. Tak ada kan? Tak ada. Okey, jadi kita proceed dah kepada kelas kita pada hari ini. Izzatun, boleh ke cikgu nak proceed ni Izzatun? Boleh. Okey, jadi kita masuk kepada bab yang baru. Cikgu kalau dah ajar ni, ni cikgu ajar dalam bahasa Melayu tapi jangan risaulah. Dalam bahasa Melayu dia dengan bahasa Inggeris dia standard form. Bentuk piawai dalam bahasa Melayu, untuk bahasa Inggeris standard form kita nama dia. Dia punya DLP. Tapi jangan risau, dia bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, benda ni adalah orang kata apa? Dia bila melibatkan calculation, maksudnya dekat sini dia punya fokus adalah pada nombor. Jadi pada tengah hari ini cikgu akan fokus kepada nombor-nombor yang terlibat. Okey. Jadi ada dua benda tau. Kita dah masuk kepada bab 2, ada dua benda yang kita nak belajar. Apa dua benda tu? Yang pertama, angka bererti hari ni. Yang kedua, bentuk piawai. Kalau sempat cikgu pergi hari ni juga, kalau tak sempat cikgu bawa ke kelas depan. Jadi hari ni kita nak fokus kepada angka bererti. Masuk apa masuk angka bererti? Okey, jom kita tengok dekat depan. Okey, alamak ni kelas tadi. Sorry. Cikgu buka whiteboard baru Okey, Dani rasa angka bererti tu apa maksud dia Dani? Macam fungsi. Okey, cikgu terangkan Okey, jadi bab 2 ni adalah tentang kamu fokus tahu kalau ada salin nota cikgu. Bab 2 ni adalah fokus dia tentang bentuk piawai. Bentuk piawai ni adalah diwujudkan. Kenapa? Kamu kena ingat, setiap bab yang kamu belajar ada reason dia. Ada dia punya sebab dia. Bentuk piawai ni diwujudkan untuk kita tafsir, nak bagi mudah baca. Mudah baca nombor. Mudah baca nombor. Apa maksud cikgu mudah baca nombor? Saya boleh je baca nombor elok-elok. Tak ada pun orang nak buat. Tak ada pun confuse nombor elok-elok. Sebenarnya nombor yang kamu baca, nombor dia, nombor yang mana kecil. Maksudnya still lagi boleh dalam calculation. Jadi yang kita nak permudahkan dekat sini adalah yang pertama, nombor yang terlalu besar. Nombor yang terlalu besar. Dia melibatkan juta. Dia melibatkan juta. Contoh orang cakap kat kamu kan. Orang cakap kat kamu, jarak bumi ke matahari. Okey, dekat sini cikgu panggil dia bumi. Okey, Earth. Okey, kamu kan DLP. Cikgu kena speaking yang sikit. Okey, ni bumi. Okey, ni matahari. Okey, contoh. Cikgu tak tahu jarak bumi ke matahari. Contoh kita cakap 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okey, ini adalah jarak bumi ke matahari. 2,345,678 km. Itu adalah nilai yang besar. Tapi bila kamu belajar ni, kamu akan cakap 2.3 darab 10 kuasa 6. Itu bentuk piawai. Jadi kita nak translate nombor yang besar supaya mudah faham. Kenapa nak mudah baca? Supaya kita mudah faham.
Jadi yang bentuk piawai ni, yang pertama bila nombor tu terlalu besar melibatkan juta. Dan yang kedua bila nombor tu terlalu kecil. Bila nombor tu terlalu kecil. Jadi dekat sini kita dalam bentuk piawai ni kita akan belajar meringkaskan nombor yang terlalu besar dan nombor yang terlalu kecil supaya apa? Supaya kita nak berkomunikasi dengan orang senang nak faham, senang nak baca. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. okey. Jadi cikgu pergi kepada buku teks masing-masing. Kamu tengok dekat depan. Tengok cikgu baca Jarak di angkasa lepas, misalnya jarak di antara dua bintang cakrawala diukur dengan unit tahun cahaya. Kamu nampak? 1 tahun cahaya sama dengan 9 berapa ni? 9,500,000,000 kilometer. Macam mana lepas habis kelas kita ni 2 hari ni, macam mana kita nak bagi nampak nilai ni walaupun besar macam mana pun, kita boleh translate masuk ke dalam calculation. Itu yang kita nak belajar ni. Kita nak translate nilai yang terlalu besar ni masuk dalam calculation. Ataupun tengok kepada situasi yang nombor 2, 1 nanometer bersama dengan 0.000000001 meter. Macam mana kamu nak masukkan dua nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil ke dalam kamu punya calculation? Calculation kamu daripada segi darab, tambah, tolak, bahagi. Tambah, tolak, darab, bagi. Jadi dekat situ akan ada. Kalau kamu tak belajar benda ni, kamu akan cuai. Kamu akan nampak. Kamu akan merumitkan calculation tu. Jadi bila orang tanya, kenapa kena belajar standard form? Maksudnya bentuk piawai. Kita nak mudahkan kita punya calculation. Nak mudah baca, nak apa? Nak mudahkan calculation kita. Cikgu nak tanya lagi sekali. Jelas ke tujuan untuk bab ni boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, mantap. Okey. Jadi dalam bab ni cikgu pergi ajar ikut buku teks, jangan risau, cikgu tak rujuk buku lain. Jadi dalam bab ni yang pertama sekali kita belajar angka bererti. Angka bererti. Bab ni terbahagi kepada 2. Yang pertama angka bererti. Angka ni apa? Angka ni nombor. Nombor. Bererti ni apa? Cikgu nak tanya kamu. Cuba kamu fikirkan siapa orang yang ada erti dekat kamu? Cikgu nak tanya. Dani, siapa yang Dani terfikir bila Dani cakap orang tu bererti untuk Dani? Mak ayah. Okey, mak ayah. Okey, itulah selalunya. Okey, cikgu nak tanya Hadi. Hadi, bila cikgu suruh Hadi fikir, siapa orang yang bererti untuk Hadi? Mak ayah cuba. Mak ayah. Okey, ramailah. Oh, mentang-mentang seorang nak cakap mak ayah. Okey, masing-masing semua mak ayah. Okey, baguslah. Okey, jadi bererti dekat sini maksudnya kenapa kamu boleh fikir pasal mak ayah? Sebab dekat situ ada nilai yang kita. Mak ayah yang kita fikir tu ada nilai dia untuk kita. Sama juga dengan nombor dekat depan. Bererti dekat sini maksudnya dia ada nilai. Jadi apa maksud angka bererti? Nombor yang ada nilai. Cikgu, ada ke nombor yang tak ada nilai? Ada. Ada nombor yang tak ada nilai. Tetapi dia ada dalam dia punya barisan nombor. Nanti cikgu ajak. Macam mana tu? Okey. Jadi dekat sini bila kita contoh. Bila kita bercakap tentang bererti, maksudnya benda tu penting lah. Kalau kita salah tafsir, sepatutnya ada 3 angka bererti. Kita tafsir 2 je angka bererti. Jadi itu salah. Jadi angka bererti adalah nombor yang mempunyai nilai. Sebagai contoh, 01, cikgu tunjuk 037. 037. 7 ni ada nilai tak semua? Cikgu nak tanya kamu. 7 tu ada nilai tak? Ada. Ada. 3 ni ada nilai tak? Ada. Okey, kosong dekat depan ni. Kosong dekat depan ni ada nilai tak? Ada.
Tak ada. Dia tak ada nilai. Kosong yang dekat depan ni dia tak ada nilai. Yang ada nilai dekat sini walaupun kamu tulis, oh duit saya ada 037. Orang takkan pandang kosong tu. Orang akan mula pandang mula daripada 37. Cikgu ada yang tanya cikgu, cikgu betul ke kosong ni semua tak ada nilai? Tak. Cuba cikgu terbalikkan susunan nombor ni. 307. Cikgu nak tanya kamu, 7 dekat sini ada nilai tak? Ada. 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 Okey, kosong dekat sini ada nilai tak? Ada. Ada. Okey, 3 dekat sini ada nilai tak? Ada. Itu maksud cikgu, bukan semua nombor kosong tak ada nilai. Bukan semua nombor kosong tu tak bererti. Jadi dekat sini, kosong dekat sini ada nilai dia. Jadi itulah yang kita nak belajar. Adakah nombor tu kita boleh ambil kosong dia sebagai ada nilai ataupun tak ada nilai? Itu yang kita nak belajar hari ini. Okey, jadi cikgu proceed kepada angka bererti. Angka bererti dekat sini ni nota cikgu Angka bererti dekat sini kamu jangan pening. Sebab apa? Sebab nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua ni ada nilai. Semua ni ada nilai. Betul ke? Cubalah kamu masukkan. RM1, RM2, RM3, RM4 sampai RM9. Semua ada nilai. Jadi, kamu jangan pening nombor yang lain ni. Nombor 1 hingga 9 jangan pening. Sebab apa? Sebab nombor dekat sini semuanya bernilai. Semuanya bernilai. Jadi, yang kamu kena fokus betul-betul untuk kelas kita sekarang adalah nombor kosong. Yang kamu kena bagi perhatian. Ni nombor kosong, kamu kena bagi perhatian. Maksudnya apa? Ada nombor kosong ada nilai. Ada nombor kosong tak ada nilai. Jadi kamu kecilkan skop kamu daripada nombor 1 hingga 9 tak payah pandang. Semua tu ada nilai. Sekarang kamu kena fokus kepada nombor kosong sahaja. Okey, jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada nombor. Cikgu akan pergi kepada nombor. Nombor yang kita nak fokus, dia ada 2 jenis. Nombor ni, okey kamu dah form 3 kan? Nombor ada berapa jenis? Cikgu nak tanya. Nombor ada berapa jenis? 2. Oh salah, bukan 2. Nombor ada berapa jenis? 3. Okey, pandai. 3, 4. Nombor ada 3 jenis. Yang pertama nombor bulat. Yang kedua nombor perpuluhan. Rasa-rasa yang terakhir ni nombor apa? Perdana. Nombor pecahan. Bukan nombor perdana, nombor pecahan. Maksudnya dekat sini cikgu tengah bercakap tentang bentuk bagi sesuatu nombor. Nombor bulat ni apa? Nombor bulat ni adalah integer. Integer ni apa? Integer ni maksudnya dia macam biasa. 0, 1, 2, 3 macam biasa. Itu nombor bulat. Yang kedua, nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni maksud dia apa? Nombor yang ada titik perpuluhan. Yang ada point. Macam mana? Masing-masing tengok ke depan. 0.1, 2.3, 3.3. Dia ada titik perpuluhan dekat sini. Ni titik perpuluhan dia. Jadi bila kamu nampak titik perpuluhan, itu adalah nombor perpuluhan. Dan yang terakhir, nombor pecahan. Nombor pecahan, dia adalah sebenarnya dalam keadaan bahagi. Ataupun nak senang nampak, dia ada per. Dia ada per dekat situ. Contoh, 1/2 ataupun 3/4. Jadi bila orang tanya lepas ni kan, apa bentuk nombor yang ada dekat Malaysia ni? Dia bukan kat Malaysia je tau. Dia dekat seluruh dunia. Bulat, perpuluhan dengan pecahan. Okey, sampai sini jelas ke? Boleh faham?
Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, Boleh. jadi dekat sini kita nak pergi kepada apa jenis dia. Yang pertama, dalam angka bererti kita akan pergi kepada nombor bulat, iaitu integer. Yang kedua, nanti cikgu terang. Yang kedua, kita akan pergi kepada perpuluhan. Dan kenapa kita tak pergi kepada pecahan ni? Kan kita tengah bercakap tentang kosong. Kalau cikgu pergi kepada pecahan, contoh 3/4, cikgu letak kosong bahagi 4. Cuba masing-masing tekan kalkulator, kosong bahagi 4 dapat berapa? Kosong. Kosong. Maksudnya dia tak ada nilai terus. Dia tak ada nilai terus. Okey, contoh cikgu buat pula 4 bahagi kosong. 4 bahagi kosong dapat berapa? Kosong. Math error. Math error. Math Ah, error. kenapa? Math error ni maksudnya apa? Maksudnya tak ada benda tu dalam matematik. Tu namanya math error. Macam mana benda 4 kamu nak bahagi kat kosong? Tak boleh. Okey. Jadi dekat sini sebab itulah angka bererti yang kita belajar dekat bab 2 ni bercakap tentang nombor integer dan nombor titik perpuluhan je. Tengok contoh dekat depan. Okey, yang pertama dia bercakap tentang integer. Yang kedua dia cakap tentang perpuluhan. Kenapa dia tak cakap pasal pecahan? Kenapa? Sebab bila nombor pecahan ni cikgu masukkan je nilai kosong dekat belah atas, dia akan jadi kosong. Kalau cikgu masukkan nilai kosong dekat belah bawah, terus math error. Jadi pecahan tak valid untuk angka bererti. Jadi yang kamu boleh faham, semua nombor pecahan adalah angka bererti. Okey, sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi macam yang cikgu mention dekat sini, macam yang cikgu mention, nak menentukan dia berapa angka bererti, dia adalah tertakluk ataupun dia yang adjust dia berapa nilai angka bererti tu adalah bagi kosong ni. Jadi dekat integer dia ada kosong. Contoh cikgu letak 103. Adakah kosong ni ada nilai? Itu yang kita nak tahu. Perpuluhan macam mana? Contoh kalau cikgu letak 1.003. Adakah kosong dekat tengah ni ada nilai? Okey. Jadi dekat sini sebab itulah kita tak pakai dekat pecahan. Angka bererti ni tak ada pecahan. Kalau kita letak kosong dekat belah atas dapat kosong. Kalau kita letak belah bawah dapat kosong juga. Jadi tak boleh. Tak boleh pakai pecahan dekat bab ni. Nanti kalau kamu dah ada buku teks, kamu buka buku teks kamu bab 2, tak ada pun yang bercakap tentang kosong. Tak ada pun kamu yang bercakap tentang bab 2 yang mana dalam keadaan pecahan. Okey. Okey, jadi cikgu proceed kepada kelas kita. Cikgu akan proceed kepada macam mana kita nak cari nombor ataupun angka bererti. Macam mana? Okey, jadi masing-masing cikgu akan tunjuk yang pertama. Kan cikgu cakap integer dengan nombor perpuluhan. Jadi fokus kita adalah integer sekarang ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit tengah tengok ke? Tengah tengok. Ya. Tengok. Okey. Tengah Kita tengok. pergi kepada integer. Integer ni maksudnya apa? Maksudnya tak ada titik perpuluhan. Jadi macam mana kita nak check angka bererti dia? Masing-masing boleh tengok dekat depan. Angka bererti, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Apa maksudnya? Maksudnya nombor 1 hingga nombor 9. Okey, jadi dekat ni kalau kamu tak faham, cikgu buat contoh. Tengok cikgu buat 0, 4, 0, 3, 0, 0. Tengok ke depan. Fokus kepada nilai kosong. Kosong untuk integer bila dia dekat depan dia dikira sebagai bukan angka bererti. Bukan angka bererti. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh.
Okey. Boleh. Okey, bagus. Senang je. Okey. Tapi apabila kosong tu, ni salin tahu nota ni. Apabila kosong ni dia berada di tengah. Ni awal. Ini adalah awal. Awal kita punya nombor. Kalau kosong ni dia berada di tengah ataupun dia berada di belakang, dia dikira sebagai angka bererti. Ni salin nota ni. Bererti. Tu maksud dia. Kalau dekat sini tengah. Tengah. Kosong dekat tengah dikira sebagai angka bererti. Dan kosong dekat belah belakang dikira juga sebagai angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Baik. Okey. Jadi kalau kita nak kira berapa angka bererti nombor ni, kita mula kira daripada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya nombor ni ada berapa angka bererti? Ada 5 angka bererti. Cikgu buat A untuk angka, B untuk bererti. 5 angka bererti. Kenapa? Sebab kosong dekat depan tak dikira sebagai angka bererti. Walaupun kamu tengok kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini jelas? Sampai sini dulu? Sampai sini jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Dah salin kan? Dah salin belum? Dah salin belum? Ada. Okey. Jadi dekat tengah ni tak ada masalah. Tapi dekat belakang dia ada sedikit penambahan. Apa maksud cikgu penambahan? Masing-masing boleh tengok. Dekat belakang kita akan pergi kepada satu soalan. Cikgu akan tunjuk 3,000. 3,000. Okey, sekarang fokus kita apa? Fokus kita adalah kosong di belakang. Nilai kosong di belakang. Okey. Jadi nilai kosong dekat belakang ni, nilai kosong dekat belakang ni integer. Semua orang kena faham integer. Cikgu tengah terangkan integer, nombor bulat. Sekarang cikgu nak tanya kamu, dekat sini ada berapa angka bererti? Kat sini ada berapa angka bererti? 4. Okey, pandai. Kita cakap dia 4 angka bererti. Bagus? Okey, kalau cikgu nak buat dia sebagai 3 angka bererti, boleh ke? Boleh jawapan dia. Boleh jawapan dia. Sebab apa? Sebab kosong dekat belakang dikira sebagai angka bererti. Contoh kalau soalan tu nak 3 angka bererti. Betul, kamu tulis 300. Tapi kamu bila dalam integer, kamu jangan buang kosong dekat belakang ni. Itu fokus kita. Nilai kosong di belakang. Nilai kosong di belakang. Sebab itulah, baca elok-elok ayat dia. Kosong dekat belakang angka bererti mengikut tahap apa yang soalan nak. Jadi 3,000 dekat belah bawah ni. Kalau soalan nak 2 angka bererti, dia boleh jadi 2 angka bererti. Tapi kamu jangan tulis 30 je. Dia tetap 2 angka bererti apabila dia dalam keadaan 3,000. Sebab apa? Sebab kosong ni ada nilai. Kalau dekat sini, cikgu minta 1 angka bererti. Betul. Tapi jangan lu tulis 3 je. Dia tetap 3,000. Itulah dia punya benda yang kamu kena fokus. Kalau ini 4 kita kira betul. 1, 2, 3, 4. Tapi nak jadi 3 tak boleh. Silap, nak jadi 3 boleh. Nak jadi 2 boleh. Nak jadi 1 pun boleh. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ni sesi penerangan. Ni sesi penerangan. Okey, sesi contoh. Sesi contoh. Tengok ke depan. Kalau terang je tak ada contoh, dia jadi pening juga. Okey, sekarang tengok dekat depan. Soalan D, dia minta 15,000
kepada berapa angka berarti? Dia minta 2 angka berarti. Nampak dia jawab 2 angka berarti. Okey, kita baca soalan Kita baca soalan. Tengok. Ya, semua cikgu salin. Jangan risau cikgu okey je ni. Okey. Okey, soalan ni apa? Soalan dia tuliskan bilangan angka bererti bagi nombor D ni. Jadi cikgu tunjuk contoh cikgu tunjuk contoh. Lepas ni kita nak buat soalan ni. Okey, contoh dia. Dia nak tahu ada berapa angka bererti dalam 15,000. 15,000 dekat sini maksudnya tempat sini sah. Tempat sini puluh, tempat sini ratus, dan tempat sini adalah ribu. Dan ini 10,000. Ribu. Ya, 10,000. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan, cikgu akan tunjukkan. Okey, kejap cikgu susun. Okey, jadi bila dia minta berapa angka bererti dekat sini? Berapa angka bererti dekat 15,000? Jawapan dia boleh jadi 2 angka bererti. Kenapa tak boleh jadi 1 angka bererti? Sebab bila kamu cakap 1 angka bererti, maksudnya kamu dah buang nombor 5. Bila kamu buang nombor 5, maksudnya kamu salah. Sebab apa? Sebab nombor 1 hingga nombor 9, semua nombor tu ada nilai dia. Jadi setiap kali kamu nampak nombor 1 hingga 9, terus mula kira daripada situ. Sebab itulah angka bererti yang paling rendah dekat sini boleh jadi 2. Mana 2? 1, 2. Sebab tu dia mula dengan 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Boleh. Okey, bagus. Kalau soalan tu kata, boleh ke dia jadi 3 angka bererti? Boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab 000 dekat belah belakang dia ada nilai. Tapi bila dia minta 3 angka bererti saja, maksudnya kamu stop sampai sini. Kita stop sampai ratus. Jadi maksudnya kejituan dia adalah ratus yang terhampir. Kejituan tu maksudnya apa? Ketepatan dia. Okey, nombor 3, 4 angka bererti. 4 angka bererti maksudnya dekat sini dia masukkan nombor 10 yang terhampir. Dan akhir sekali dia boleh jadi 5 angka bererti. Sebab apa? Sebab dia ambil sah yang terhampir. Jadi bila kamu nampak nombor bulat ada kosong dekat belakang, ada banyak jawapan angka bererti dia. Dia berbeza dengan nombor 1, nombor A, B, C. Kamu boleh tengok soalan A, B, C. Okey, kita tengok kepada soalan A, B, C. Soalan A, dia dikira sebagai 4 angka bererti je. 1, 2, 3, 4. Soalan B, dia dikira sebagai 4 angka bererti je. 1, 2, 3, 4. Soalan C, dia dikira sebagai 4 juga. Dia tak boleh ada banyak jawapan. Sebab apa? Sebab belakang dia bukan kosong. Boleh faham ke semua? Jelas? Faham. Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, benda ni lah yang selalu ramai buat silap. Benda ni lah yang selalu ramai buat silap. Salin nota cikgu elok-elok. Nak guna ni tahun depan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan pula. 15,000 ni kalau cikgu nak tulis 6 angka bererti. Betul tak kalau cikgu nak tulis 6 angka bererti? Cikgu nak tanya kamu. 15,000 ni boleh tak cikgu nak tulis 6 angka bererti? Bagus. Kenapa salah? Sebab kalau cikgu tulis 6 angka bererti, maksudnya cikgu tambah lagi 1 kosong. Bila cikgu tambah 1 lagi kosong, nombor dia dah bukan 15,000. Nombor dia 150,000. Jadi maksudnya apa? Maksudnya cikgu telah mengubah nilai nombor tu. Jadi limit dia untuk angka bererti pada 0000 ni adalah pada sah je. Pada sah. Okey, habis kat situ. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham?
Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu letak 7,200. Okey, kalau cikgu cakap sini satu angka bererti, betul tak? Salah. Tak. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? 7 ni kan angka Sebab dia ada bererti. nilai. Sebab Sebab ada dua nombor yang nilai. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab 2 ada nilai. Nombor 2 ada nilai. Jadi dekat sini kita kena masukkan minimum untuk angka bererti 7,200 adalah 2 angka bererti. Okey, kalau cikgu cakap dia 3 angka bererti untuk soalan ni, betul ke salah? Betul. Okey, dikira betul. Maksudnya cikgu masukkan nombor yang kosong nombor 3 tu. Okey, kalau cikgu cakap sini ada 4 angka bererti, betul ke salah? Betul. 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 Pandai. Ini nombor 4. Okey, kalau dekat sini cikgu cakap 5 angka bererti, betul ke salah? salah. Salah. Kenapa salah? Sebab ada nombor je lain. Ya. Pandai, cikgu dah tukar. Cikgu dah ubah nilai. Maksudnya dekat sini dia dah berlaku ubah nilai. Jadi dekat sini minimum untuk letak angka bererti dia adalah 2. Maksimum untuk letak angka bererti dia adalah 4. Jadi jangan buat silap kat sini. Habis. Okey, semua jelas untuk bahagian integer boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi, dia gabung Okey, jadi cikgu kena terangkan pula untuk perpuluhan. Jadi masing-masing boleh tengok kepada perpuluhan. Integer cikgu dah selesaikan dah. Integer cikgu dah habis terang. Sekarang kita pergi kepada nombor perpuluhan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Nombor perpuluhan. Okey, nombor perpuluhan Okey, sekarang kita proceed kepada nombor perpuluhan. Kamu kena ingat, kosong ni dia boleh jadi dekat depan. Dekat depan tu memang bukan angka bererti. Kosong tu boleh jadi dekat tengah. Dekat tengah tu angka bererti. Kosong dekat belakang dikira sebagai angka bererti. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekarang cikgu proceed kepada nombor perpuluhan. Maksudnya apa? Maksudnya dekat barisan nombor ni kamu akan nampak titik perpuluhan. Mana titik dia? Ni titik dia. Tapi cikgu tak pakai contoh ini. Cikgu buat contoh sendiri. 0.02010. Okey, kita buat 2010. Okey, yang pertama sekali bila kosong di hadapan, maksudnya 0.0 ni, ini dikira sebagai bukan angka bererti. Bukan angka bererti. Bukan angka bererti. Maksudnya apa? Dia tak ada nilai. Dia tak ada nilai. Tapi kalau cikgu pergi dekat tengah, dia memang ada bererti dia. Dia memang ada nilai dia. Jadi ni dikira sebagai angka bererti. Kalau dekat yang akhir sekali, sama juga. Dia dikira sebagai angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi, Boleh. okey. Jadi penjelasan untuk integer sama sahaja macam penjelasan untuk perpuluhan sama sahaja macam integer. Maksudnya nombor dekat awal dua-dua bukan angka bererti. Nombor dekat tengah dengan belakang dua-dua dikira sebagai angka bererti. Tapi apa beza dia? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Ni ramai yang salah. Okey, cikgu letak 0.201. Dekat sini, kalau cikgu letak dia sebagai 2 angka bererti, betul ke salah kalau cikgu cakap dia 2 angka bererti? Betul. Salah. 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 Sebab Salah. ada nilai 1. Ni Satu. nombor 1 ada nilai.
Nombor 1 ni ada nilai. Okey, kalau cikgu letak ni nombor yang sama. 201 sebagai 3 angka bererti. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, 0.201 kalau cikgu letak 4 angka bererti. Betul ke salah? Salah. 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 Okey, tapi dekat perpuluhan dia ada unik dia. Macam mana cikgu nak bagi betul? Cikgu tambah saja kosong dekat belakang. Jadi kalau dekat nombor integer kita tak boleh main tambah kosong. Kalau dekat situ kita ubah nilai. Tapi dekat perpuluhan kita boleh. Itu yang perbezaan dia. Jadi untuk perpuluhan ni boleh jadi angka bererti. Kalau cikgu nak jadikan dia 5, maksudnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni angka bererti dia. Kalau dia ada 5 angka bererti, padahal nombor asal dia cikgu letak 0.201. Nak jadikan 5 angka bererti, kalau soalan tu tulis macam ni, dia salah. Tapi kalaulah soalan suruh jadikan dia 5 angka bererti, maksudnya kat sini kamu ada 1, 2, 3. Oh, baru ada 3. Kamu tambah lagi 2 tempat, 0, 0. Tu dia, beza dia. Untuk perpuluhan, kamu boleh tambah kosong dekat belakang. Okey, kalau cikgu nak jadikan dia 6 angka bererti, boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, ni nombor asal dia. 0.201, ada 1, 2, 3. Nak jadikan dia 6. 4, 5, 6. Letak 0, 0, 0. Jadi, bila cikgu cakap dia perpuluhan, sila tengok betul-betul. Nilai kosong dekat belakang dikira sebagai angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Tu perbezaan dia. Okey, tu pertama. Maksudnya nombor perpuluhan kita boleh adjust nak berapa banyak angka bererti. Tapi dekat nombor perpuluhan, selagi setiap kali kamu tambah kosong dekat belah belakang, dia bukan lagi dikira 3 angka bererti. Kita dah kena panggil dia sebagai 4 angka bererti. Dia beza. Dia beza. Contoh, kalau cikgu cakap dia 2,000, 20,000 kan. Cikgu cakap dia ni integer. Ni integer. Kalau cikgu cakap dia 3 angka bererti, nombor dia kekal 2,000. Kalau cikgu cakap dia 4 angka bererti, nombor dia kekal 2,000. Kalau cikgu cakap dia 2 angka bererti, nombor dia kekal 2,000. Tetapi kalau perpuluhan ni salin elok. Kalau perpuluhan, bila kamu dah tambah kosong, tiba-tiba kamu tulis sini 3 angka bererti. Jadi jawapan kamu salah. Tu beza antara perpuluhan dengan integer. Itu dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, Go. Jelas. Okey. Cikgu perasan benda ni benda yang senang. Tapi yang merumitkan dia apa? Yang merumitkan dia bila dia dah mula melibatkan kosong dekat belah belakang. Kosong dekat depan tak ada masalah. Memang dia tak ada nilai. Tapi kosong dekat tengah pun tak ada masalah. Memang dia ada nilai. Tapi kosong dekat belakang, dia boleh jadi ada nilai dan boleh jadi tak ada nilai. Okey, itu maksud dia. Itulah apa yang cikgu cuba sampaikan. Yang mana ramai kawan cikgu mengajar kan. Susah nak terang angka bererti ni. Budak-budak pening. Dia tak faham dia ada berapa angka bererti. Apa yang sebab ramai salah angka bererti ni? Kosong yang dekat belakang. Bukan dekat depan, bukan dekat tengah, tapi dekat belah belakang. Okey. Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Okey, bagus. Mantap. Okey, jadi masing-masing kita akan buat soalan. Cikgu akan buat soalan sama-sama A sampai H. Banyak ni soalan ni. Okey, cikgu akan buat. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Lepas ni kamu dah buat modul. Dalam modul tu ada Dalam modul ni ada.
Kita akan buat sampai G je ke ataupun K, tengok ah. Sebab dia tak ada calculation pun. Jadi dia senang je. Kamu just bagi tahu berapa angka bererti. Okey. A. Cikgu nak tanya. A ni ada berapa angka bererti? Cikgu nak tanya kamu. Ada berapa angka bererti? 4. 4. Okey, pandai. 4. Kalau cikgu cakap 3, betul tak? Betul. Betul. Kalau cikgu cakap 2, betul tak? Betul. Betul. Jadi jangan confuse kat situ. Jadi dekat sini kamu boleh je ambil 4 ke, 3 ke, 2 ke, betul je. Jadi dekat sini cikgu ambil 4 lah. 4 angka bererti. Okey, B. B ada berapa angka bererti? 5. Ya, pandai. Kosong dekat tengah memang tak ada khilaf. Orang cakap kosong dekat tengah memang tak ada khilaf. Memang tak ada pertikaian. Kamu kena ambil juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat B ada 5 angka bererti. Okey, dekat C. Dekat C ada berapa angka bererti? 7. Okey, 7. Okey, kalau cikgu nak tulis 6, betul tak? Betul. Kalau cikgu nak tulis 5, betul tak? Kalau cikgu tulis 4, Salah. Salah. 4 dah mula salah. Sebab apa? Yang paling minimum dia 1, 2, 3, 4, 5. Itu paling minimum. Jadi dekat sini cikgu tulis 7 angka bererti. Tu cara dia. Okey, soalan D. Tengok kepada soalan D. Ada berapa angka bererti dekat soalan D? 4. Pandai. Ada 4 angka bererti. Okey, soalan E. Ada berapa soalan E angka bererti? 3. 2. Okey, ada cakap 2. Ada lagi tak jawapan? 3 angka bererti. Jawapannya 3, bukan 2. Kenapa? Dia berbeza. Kalau sebab dia decimal. Decimal ni kalau kamu terus nampak kosong dekat belah belakang, terus ambil dia sebagai angka bererti. Tu beza dia. Tu beza dia. Jadi decimal dia tak ada macam nombor integer. Okey, jelas ke soalan E? Boleh faham soalan E? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan F. Ada berapa angka bererti? 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 5. Kena ambil nombor dekat belah belakang sebagai angka bererti. Siapa cakap 4 salah? Itu cara dia. Okey, soalan G. Ada berapa angka bererti kat sini? 4. Pandai. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka bererti. Akhir sekali soalan H. Soalan H ada berapa angka bererti? 6. Pandai. Dekat sini kita ada 6 angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi get ready. Kita nak buat latihan. Boleh buka modul masing-masing. Kita akan pergi kepada sesi latihan. Cikgu nak. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan D sampai K. D sampai K. Banyaknya cikgu. Tak payah banyak sangatlah. Benda ni tak ada calculation pun. Just bagi tahu je ada berapa angka bererti. Boleh ke semua? Boleh buat soalan tu tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Dia sampai K. Hantar kat cikgu. Okey, siapa yang ada masalah bagi tahu cikgu terus. Wadli. Okey, bagus. Okey, jangan risau. Kita akan check sama-sama Kita akan check sama-sama. Okey, bagus Zahid. Buat. Dini ada ke Dini? Dia ada Dani dengan Dini tau. Dini ada Dini? Ada cikgu. Ada. Okey.
Bagus. Bagus. Senang je kan? Nampak je banyak padahal senang je. Okey, bagus. Jangan silap dah jangan silap. Okey, Aidil bagus. Izdani bagus. Adik Naufal dapat tak buat tu adik Naufal? Dah cikgu. Okey Zira. Okay, cikgu minta izin naik sekejap Okey, hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Yang masih belum buat lagi hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey, so far ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Sambil kita tunggu kawan siap. Ada. Tak ada kan? Oh lama tak ada lah pula. Cikgu tengah tunggu soalan ni. Ifah ada soalan tak nak tanya Ifah? Cikgu. Ya. Kenapa yang contoh C kan? Kenapa okey. yang kosong belakang tu kita boleh potong? Tapi kalau ikut yang G punya tu kita kena ambil. Kenapa? Yang C ni kita boleh potong. Mana maksudnya? Yang ni C ni kita boleh potong. Yang D cikgu ni kata, cikgu kata yang C ni kita Hmm? boleh buat 7, 6 atau 5. Ya betul. Tapi yang G ni, yang G cikgu kata kena ambil semua. Ya betul. Sebab itu perbezaan nombor integer dengan nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan, kamu jangan samakan. Nombor integer, kalau cikgu ambil 6 pun betul. Sebab apa? Sebab kosong dekat sini ada nilai. Okey, dekat sini pun ada nilai. Okey, tu untuk integer. Dia ada pilihan. 7, 6, 5. Tapi untuk G dekat sini, kamu tak boleh. Selagi kamu nampak kosong dekat situ, kamu kena ambil. Itu perbezaan dia. Kamu kena ambil. Itu beza antara integer dengan perpuluhan. Ini nombor perpuluhan. Dia berbeza. Jelas ke? Boleh faham? Boleh ke? Okey, bagus. Boleh. Dia memang macam tu. Nombor perpuluhan memang tak ada nak ni. Tak ada nak apa orang kata? Tak ada kompromi. Dia tulis 2 kosong dekat belakang. Bila dia tulis, ambil masuk dalam kita punya angka bererti. Tak ada pilihan. Okey. Tengok Untuk Zarif tanya cikgu Zarif. Apa tanya tadi Zarif ke? Ya. Okey Zarif tengok dekat H ni. Ni buku teks, ni buku teks. Jangan risaulah. Cikgu peninglah peliknya cikgu ajar. Tak, cikgu memang ajar ikut buku teks. Okey, tengok. Sepatutnya dekat sini H ni 1.2700 patutnya dia ada pilihan lah. Dia boleh ambil 5 ke, dia boleh ambil 4 ke, dia boleh ambil 3 angka bererti ke. Tapi tak. Baca elok-elok. Semua digit sifar selepas digit bukan sifar di akhir perpuluhan ialah angka bererti. Kamu tak ada pilihan. Kalau dia sifar dan dia dalam keadaan perpuluhan, kita kena ambil. Tapi kalau dia integer, kamu ada pilihan. Itu perbezaan antara dua-dua ni. Jadi cikgu tak nak masing-masing confuse. Cikgu tak nak masing-masing pening dekat situ. Menjawab ke? Nak dengar lagi sekali menjawab ke? Baik. Ya. Okey, bagus. Okey, siapa-siapa ada soalan boleh tanya lagi ya? Okey, kasih. Okey, habis dah masa yang diberikan. Jadi masing-masing jawab sama-sama. Soalan D ada berapa angka bererti? Jawab sama-sama. Soalan D ada berapa angka bererti? Ada 4. 4 angka bererti. 4 bukan A. D kan D. Okey, soalan E ada berapa angka bererti?
Lapan. Okey, pandai. Kita ada 8 angka bererti. Soalan F ada berapa angka bererti? 6. Okey, pandai. Ada 6 angka bererti. Soalan G ada berapa angka bererti? 5. 5 angka bererti. Pandai. Soalan H ada berapa angka bererti? 3. Ya. Soalan I ada berapa angka bererti? 2. Ya, 2. Jangan jawab 4. Okey, soalan J ada berapa angka bererti? 4. Ya, 4 angka bererti. Akhir sekali K. 2 ke 4 Empat. jawapan dia? 4. Ya. Itulah dia angka bererti. Itulah dia punya angka bererti. Okey, semua jelas ke? Nak dengar suara sikit? Semua jelas ke? Okey, bagus. Cikgu. Mantap. Ya, ada nak tanya? Nak tanya. Okey. Kan yang soalan E atas tu, kenapa cikgu jawab 3 tapi bukan 2? Yang mana? Yang mana? E yang soalan contoh. Yang Okey, atas soalan tu. contoh. Hello. Oh, silap. Sorry. Soalan E ni 2. Sorry. Okey, terima kasih ingat kat cikgu. 2 angka bererti Cikgu terkira yang kat depan ni. Okey, terima kasih Wan Amsyah. Ada cikgu silap lagi Okey. Baik, nampak boleh faham dah tu, dah tegur cikgu tu. Kasih macam mana Kasih? Jelas ke Kasih? Jelas, cikgu. Okey, Wan Amsyah, sorry cikgu tersilap C tu. Maafkan cikgu tak Wan Amsyah. Mana Wan Amsyah? Diam dah. Okey, terima kasih. Cikgu tersilap yang tu tadi. Cikgu tercuai. Okey. Jadi habis dah semua kat sini. Habis dah semua dekat sini. Cikgu nak proceed kepada subtopik yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey. Bagus. Okey, tahu-tahu dah sejam dah. Dah pukul 1:30 dah. Tengok. Benda yang kamu belajar ni tak ada kira-kira lagi pun. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi kita akan pergi kepada ni soalan dia. Soalan dia sekarang, kamu kena ubahkan dia kepada angka bererti yang soalan nak. Sebagai contoh, kita pergi dekat soalan A. Kita pergi dekat soalan A. Soalan A ni integer tau. Soalan A ni adalah tentang integer. Jadi sekarang, bila soalan dia minta nak 2 angka bererti. Maksudnya nanti kalau kamu ada calculation panjang-panjang, tiba-tiba nanti okey, bagi soalan dalam 2 angka bererti. Nak buat macam mana? Okey, yang pertama kita dah faham. Dekat A dekat sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka bererti. Macam mana nak jadikan dia 2? Nak jadikan dia 2 maksudnya 6, 3, 4, 7, 9. Maksudnya dekat sini kena jadikan dia kosong. Kat sini kena jadikan dia kosong. Kat sini kena jadikan dia kosong. Jadi maksudnya dekat situ, kita pakai satu benda, iaitu nama dia perbundaran. Dalam bahasa Inggeris kita panggil round off. Ingat lagi tak round off? Ingat lagi tak round off? Okey. Ingat. Senang je. Cikgu ajar. Takut ada yang tak ingat. Okey. Jadi, cikgu akan ajar dulu apa round off tu. Apa perbundaran tu. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu ke belakang sikit. Kita belajar tentang perbundaran. Ni nota cikgu perbundaran. Maksudnya kita nak belajar cara membundarkan. Okey, perbundaran ni dia ada 2 jenis sahaja. Yang pertama, dia datang daripada nombor. Tak kisahlah nombor apa pun. Okey, nombor dia dekat sini adalah apabila nombor yang kamu buat tu, nombor belakang dia adalah nombor 1, 0, 1, 2, 3, 4. Seterusnya cikgu pecahkan. Cikgu pecahkan 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kalau 0, 1, 2, 3, 4 dekat belah belakang, tak perlu tambah 1. Ni apa ni? Nanti cikgu tunjuk. Tak perlu tambah 1. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9, kamu perlu tambah 1. Ini perbezaan dia.
Apa benda tu? Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan ajar. Okey, kita ambil soalan tadi. Kita ambil soalan tadi. Okey. Jadi kita ambil soalan tadi. Kita tak berjawab soalan apa-apa pun. Okey, soalan tadi dia minta kepada 2 angka bererti. Dia minta kepada 2 angka bererti. Jadi macam mana nak selesaikan? Okey, tengok dekat depan, cikgu akan ajar kamu. Okey, kita pergi dulu kepada soalan A. Tengok ni. 63, cikgu salin. 63, 4, 7, 9. Dia minta 2 angka bererti. Kira dulu. Okey, mana yang 2 angka bererti? Kira daripada depan ke belakang. 1, 2. Lepas tu kamu buat apa? Kamu buat palang. Lepas kamu buat palang apa? Kamu tengok nombor apa dekat sini. Nombor dia 4. Bila nombor dia 4 dekat sini, maksudnya tak perlu tambah 1. Maksudnya apa? Kamu boleh terus gantikan dia sebagai 0, 0, 0. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ya. Boleh. Okey, cikgu tunjuk pula B. Salin dulu. 2, 4, 7, 6. Dia minta apa? 2 angka bererti kan? Okey, tengok ke depan Okey, sekarang kita kira. 1, 2. Oh, maksudnya kita nak sampai situ je. Jadi, kita buat palang. Kita tengok nombor dekat belah belakang. Oh, nombor belakang dia 7. 7 tu dekat mana? 7 ni dekat sini. Maksudnya kita kena tambah 1. Tambah 1 kat mana? Tambah 1 dekat 4. Ya. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 2500. Ini jawapan B. Tu dikira sebagai angka bererti. Okey, C. 26953. Ambil 2 angka bererti, kira daripada depan ke belakang. 1, 2, 6, 9. Cikgu ke ataskan sikit, nampak ke bawah sangat. Okey, cikgu tu. Okey, 6, 9. Jadi dekat sini kita buat palang. Kita buat palang tu maksudnya kita nak stop sampai situ. Jadi dekat sini dia ada nombor 5. Bulatkan belakang, dia ada nombor 5. 5 ni dekat mana? 5 ni dekat bahagian yang kamu kena tambah 1. Tambah 1 dekat sini. 9 ni nak tambah 1 tak boleh. 9 dia dah penuh. Jadi kamu kena tambah 1 dekat sini. Jadi jawapan dia adalah 7000. Ini jawapan dia punya 2 angka bererti. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Ni ramai yang silap. Tak kisahlah. Daripada cikgu ajar form 5 pun ada silap benda ni. Dia terlupa. Tapi ini ada yang masuk SPM cikgu bagi tahu terus. Ada yang masuk SPM. Okey, jadi ini nombor perbundaran. Sekarang cikgu nak tunjuk pula kalau dia dalam keadaan nombor perpuluhan. Cikgu tunjuk dua-dua. Jadi jangan risau. Cikgu tunjuk dua-dua. Okey. Jadi sekarang kita tengok. Kita boleh minta. Soalan tu boleh minta. Soalan tu boleh minta. Dia nak berapa angka bererti? Okey. 3 angka bererti. Maksudnya kamu salin dulu soalan tu 68.79. Angka bererti kamu kira daripada depan ke belakang. Ni 1 angka bererti. Ni 2 angka bererti. Ni 3 angka bererti. Maksudnya kamu kena stop sampai situ. Lepas tu kamu buat apa? Tengok nombor 9. Nombor 9 kena tambah 1 tak? Cikgu nak tambah 1 tak? Kena. Ya, kita kena tambah 1 dekat sini. Jadi jawapan untuk 3 angka bererti adalah 68.8. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. 1 angka bererti 68.79. Tengok ni tengok ni 1 angka bererti. Okey, dekat sini 1 angka bererti. Maksudnya dekat belah belakang ni semua kita kena jadikan dia kosong. Jadi dekat sini 8. 8 ni nilai dia
adalah lagi besar daripada 4. Maksudnya di golongan 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya kita perlu tambah 1. Jadi kita tambah 1 dekat sini. Kita tambah 1 dekat sini, kita dah dapat 7. Okey, betul ke semua kalau cikgu letak 7 je? Betul ke? Tak. Jadi cikgu kena letak kosong dekat belah belakang. Cikgu tadi bukan ke nombor perpuluhan cikgu kena kita tak boleh tulis. Okey, yang pertama kamu kena faham 68.79 sampai sini dia masih integer. Sampai sini bila kamu sambung ni baru kamu masukkan nombor perpuluhan. Yang cikgu cakap jangan letak kosong dah. Maksudnya jangan letak dah kosong tu, maksudnya pada perpuluhan. Tapi kalau dia integer, kamu kena letak kosong ni. Sebab apa? Sebab kalau tak kamu ubah nilai. Kamu dah ubah nilai tu. Jadi ini dikira sebagai satu angka berti. Cikgu dah ajar tadi. Kenapa? Sebab integer dekat belakang. Untuk integer nombor bulat, dia boleh dikira angka berti ni jadi kosong ni jadi 1 ataupun dia boleh jadi 2 angka berti untuk integer. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ni kesilapan yang cikgu selalu jumpa. Mentang-mentang dekat sini dia nak satu angka berti dia buat 7 je. Jadi 7 dekat situ kamu dah ubah nilai. Cuba kamu bayang RM68.79. Okey, abang bayar RM68.79 lah. Okey, tak apa. Saya dah bundarkan. Saya bayar RM7 je. Mau kena ketuk kamu dengan orang tu. Sebab apa? Sebab kamu ubah nilai tu. Jadi kalau kamu bayar RM70, dia senyum lah. Sebab nilai dia tak jauh. Itu maksud cikgu. Nilai dia tak jauh. Tapi bila kamu nak angka berti, wow. Cikgu Aman kata jadi RM7. Amboi, senang diri kamu macam tu. Okey. Jadi itulah maksud cikgu. Kamu boleh bundarkan. Jangan sampai ubah nilai. Ubah nilai tu dekat mana tak boleh? Dekat pada bahagian integer. Cikgu terangkan satu-satu. Cikgu kan semak kertas USA untuk form 3 tahun lepas. Aduh, banyak sangat salah bahagian angka berti. Okey. Kalau cikgu minta 68.79 soalan C kepada 3 angka berti. Boleh tak? Siap. Cikgu nak minta kepada cikgu nak minta kepada 5 angka berti. Boleh tak? Soalan ni cikgu nak minta dia jadi 5 angka berti. Boleh. Okey, soalan dia 68.79. Ada berapa angka berti kat sini? 1, 2, 3, 4. Jadi macam mana nak jadikan dia ada 5? Pandai. Kita tambahkan saja kosong dekat belakang. Jadi dekat sini kita dapat 5 angka berti. Itu yang uniknya pada desimal. Yang uniknya pada integer adalah kita ada banyak pilihan jawapan untuk angka berti. Tapi untuk desimal, kita boleh nak, kalau soalan tu nak 6 angka berti, 7 angka berti, kita boleh buat. Macam mana? Kita tambahkan saja kosong dekat belah belakang. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey, kenapa cikgu ajar ni? Kalau kamu pening dekat sini, macam mana cikgu nak suruh kamu tukarkan? Cikgu nak suruh kamu, apa orang kata, nak buat bentuk piawai. Siapa pening angka berti, dia pening bentuk piawai. Tu je cikgu boleh cakap. Sebab dia berantai. Dia berantai. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada soalan nombor 1 ni. Kat modul ada tak? Okey, kat modul ada. Okey, sekarang inilah dia soalan-soalan dia. Dia boleh ubah. Kalau dia nak angka berti boleh. Kalau dia nak 2 angka berti boleh. Kalau dia nak 3 angka berti boleh. Tetapi kamu kena tengok berapa dan cara nak bundarkan tu. Okey, cikgu akan tunjukkan 2 contoh lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan ada tak nombor. Okey. Cikgu akan tunjukkan soalan A dengan B. Jangan pening-pening. Siapa pening terus angkat tangan. Cikgu nak tanya soalan. Okey.
Jadi kita pergi kepada soalan A. Okey, nampak ke skrin kat depan? Nak dengar suara sikit? Okey. Bagus. Satu angka berti 0.002498. Cikgu nak tanya kamu, dekat mana bermulanya satu angka berti tu? 2. Pandai. Dua. Dekat 2. Buat palang, tengok nombor belakang. Nombor belakang dia 4. 4 kena tambah 1 tak? Tak apa. Tak perlu. Yang kena tambah 1 adalah 5, 6, 7, 8, 9. Ini je keadaan yang kamu kena tambah 1. Kalau 4, tak perlu tambah 1. Jadi jawapan A apa? 0.0002. Ini jawapan dia. Habis dekat situ. Okey. Kita pergi pula kepada dua angka berti. 0.002498. Tengok betul-betul lah. Dua angka berti. Permulaan kiraan angka berti adalah pada nombor 2. Sebab apa? Semua kosong dekat depan tak ada nilai. Jadi kat sini 1, 2. Dia nak dua angka berti. Jadi kita buat palang dekat sini. Kita tengok nombor 9 dekat belakang. Nombor 9 kena tambah 1 tak? Kena. Jadi kita tambah 1 dekat 4 ni. Jadi jawapan dia 0.0025. Ini jawapan dia. Okey. Habis. Okey, 3 angka berti. 0.00. Cikgu salin balik 2498. Dia nak 3 angka berti. Maksudnya, tengok dekat depan. 1, 2, 3. Buat palang, tengok nombor belakang. Nombor belakang dia 8. 8 kena tambah 1 tak? Kena. Ya. Kena. Jadi kita tambah 1 dekat 9. Dah jadi 10. Tambah 1 dekat sini. Jadi dekat sini jawapan dia 0.0025. Betul ke kalau cikgu tadi sampai sini je? Tak. Kosong. Ya. Kita kena tambah kosong dekat belah belakang. Mana angka berti dia? 1, 2, 3. Baru dikira sebagai 3 angka berti. Ramai salah tau ni. Jadi jangan buat silap dah. Okey, habis kat situ. Okey, kita pergi pula kepada yang belah bawah. Boleh ke? Boleh. Okey. Soalan B. Soalan B dekat sini, kenapa cikgu pilih soalan A dengan soalan B? Soalan A semua perpuluhan. Tapi dekat soalan B, dia dah mula ada integer. Okey, 674. 674.6. Cikgu buat warna lain lah nampak confusion nanti. Okey, 674.6. Dia nak berapa angka berti? Dia nak 1. Maksudnya 6 je. Buat palang, tengok nombor belakang 7. 7 kena tambah 1 tak? Kena. 7 kena tambah 1 tak? Kena. Kena. Jadi dekat sini 6 tambah 1 kita dapat 7. Betul ke apa cikgu buat kat sini? Satu angka berti betul ke? Salah. Salah. Dia 600. Jadi jawapan untuk satu angka berti adalah 700. Alright tak alright sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Benda ni selalu orang confuse sebab tu cikgu tunjuk. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Dua angka bererti 674.6. Ada dua angka berti. 1, 2. Oh, nombor 4. Buat palang, kita tengok nombor belakang 4. Jadi dekat sini 4 kena tambah tak kosong dekat belakang? Tak perlu. Tak. Jadi jawapan dia 67. Jadi jangan kamu ingat 4 ni di bahagian integer. Jadi 67 jangan lupa kosong. Jawapan dia 670. Perbezaan antara integer dengan perpuluhan. Okey, akhir sekali. 674.6. Dia nak 3 angka bererti. 1, 2, 3. Buat palang, tengok belakang. Belakang dia 6. 6 kena tambah 1 tak? Ya. Jawapan untuk 3 angka bererti adalah 675. Inilah jawapan dia. Sebab tu cikgu cakap, bahagian angka berti
dia senang je. Tapi dia mudah untuk cuai. Dia mudah untuk cuai. Macam UASA untuk sekolah-sekolah, ada beberapa buah sekolah, 7 markah saja dekat angka berti. 7 markah maksudnya 7%. Banyak oh. Okey semua, jelas ke soalan A dengan soalan B? Boleh faham? Boleh. Okey, kita buat latihan pula boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Jadi kita akan buat latihan. Cikgu nak ni latihan dalam modul kamu Ni modul kamu. Okey. Jadi kita akan buat latihan kepada soalan C. C dan C lah, C je. Mana sekejap Okey, ni nombor integer. Cikgu susun. 1, 2, 3. Okey. Okey, sekarang kita pilih soalan. Untuk nombor perpuluhan, masing-masing sila buat soalan D. Untuk nombor integer, masing-masing bila scroll dekat belah bawah, kita ambil soalan A. Kita buat dulu integer dengan perpuluhan. Integer dengan perpuluhan. Okey, cuba selesaikan. Ada masalah bagi tahu cikgu Ada masalah ataupun ada pertanyaan bagi tahu cikgu. Cikgu jawab insya-Allah. Okey, cuba buat soalan kat depan. Ini muka surat atas tu muka surat bawah. Cikgu bagi masa Cikgu yang nombor 9 hujung nombor 9 tu jangan tulis dah. Jangan tulis dah sebab kita dah bundarkan. Kita kan tambah 1 dekat 9. Jadi bila kita tambah 1 dekat 9, 9 tu jadi 10. 9 tu jadi 10. 9 tu jadi 10. Jadi kena tambah 1 dekat depan lagi. Okey. Okey, buat Hadi, macam mana Hadi? Jelas ke Hadi? Cikgu tunjuk. Boleh faham? Boleh. Okey. Wow, Fadli laju. Benda ni cikgu hari tu cikgu agak stres lah bila semak salah bahagian angka bererti ni. Jadi yang pertama sekali dalam angka bererti kamu kena tahu tentang maklumat tentang kedudukan kosong tu. Kosong dekat belakang tu yang tricky tu. Tricky. Okey, lepas tu yang kedua kamu kena tahu tentang perbundaran. Kena tahu tentang perbundaran. Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah jawapan. Dani, sampai sini jelas ke Dani? Boleh faham semuanya? Boleh ke? Faham. Okey, bagus. Okey, hantar kat cikgu Cikgu bagi lagi masa 4 minit. Lama tu. Kenapa cikgu bagi masa lama? Sebab benda ni penting. Benda ni penting.
Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Faham. Okey. Tengok, kita dah nak habis dah masa. Oh, habis sorry cikgu. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 2 minit, lagi 2 minit. Okey, perpuluhan. Okey, bagus kasih. Cikgu baca je tau. Siapa ada soalan nak tanya, tanya Okey, good job. Daniel Haziq, okey ke setakat ni Daniel Haziq? Boleh faham semuanya? Okey, boleh. Okey, bagus. Sebab nanti kan ada jawapan dia nak suruh dalam berapa angka berti. Macam ni lah. Nanti ada soalan tu panjang-panjang. Okey. Tengok kat depan cikgu tunjuk Okey, ni bentuk piawai bentuk piawai. Okey, sempat kot kita belajar bentuk piawai ni. Okey, nanti minggu depan kita belajar operasi bentuk piawai. Okey, bagus. Cikgu kalau cikgu tengok ramai dah betul, saya dah siap cikgu. Nama saya Mawaddah. Okey, Mawaddah. Bagus Mawaddah. Okey, bagus. Okey semua, jadi masa menjawab dah pukul 1.55. Cikgu nak teruskan kepada soalan A dan soalan D. Boleh ke? Boleh. Okey, jadi kita tengok kepada soalan A. 1 angka bererti. Jawapan dia cek. Sila cek. Jawapan dia 30,000. Kenapa? Tak apalah cikgu buat calculation sekali takut ada yang pening. 30871. 1 angka bererti dia berhenti sampai 3. Buat anak panah, buat palang tiang. Maksudnya kita nak stop sampai situ. Sekarang kosong. Kosong tak kena tambah 1. Yang kena tambah 1 adalah 5, 6, 7, 8, 9 sahaja. Jadi bila dia tak tambah 1, kita dapat 3. Yang belah belakang. Jangan ubah dia punya nilai. Kita dapat 30,000. Ini jawapan soalan nombor 1. Nombor 2 untuk 2 angka bererti. 30871. Kira dulu berapa angka bererti? 1, 2. Buat palang, tengok nombor belakang. Cikgu nak tanya 8 kena tambah 1 tak dekat depan? Kena. Ya, jawapan dia 31,000. Ini jawapan dia. Okey, yang terakhir 30871 dia nak 3 angka bererti. Kira dulu 1, 2, 3. Buat palang, bulatkan 7. 7 kena tambah 1 tak semua? Kena. Ya, jawapan dia kena. 308 tambah 1 dapat 900. Ini jawapan dia. Inilah jawapan apabila kita dah mula masuk perbundaran. Okey, habis kat situ. Jadi apa yang cikgu nak pesan, bila dia dalam keadaan integer, jangan ubah nilai dia. Maksudnya, jangan pergi buang dia punya kosong dekat belakang. Nampak? Walaupun dia nak 1 angka bererti, kita tulis juga kosong dekat belah belakang. Walaupun dia nak 2 angka bererti, kita tulis juga kosong dekat belakang. Akhir sekali, nombor 3. Walaupun dia nak 3 angka bererti, ada juga 3, ada kosong dekat belah belakang tu. Jelas ke untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan D. Sempat kot cikgu pergi bentuk piawai lepas sini. 1 angka bererti 0.04526. 1 angka bererti kita mula daripada 4. Jangan ambil kosong dekat depan.
Jadi dekat sini buat palang. Menandakan kamu nak stop sampai situ. Tengok nombor 5. 5 kena tambah 1 tak? Ya. 5 kena. 5 kena tambah 1. Nampak? 5, 6, 7, 8, 9. Jawapan dekat sini 0.04 tambah 1 kita dapat 0.05. Itu jawapan dia. Cek. Siapa salah buat pembetulan. Siapa salah buat pembetulan. Okey, 2 angka bererti. Tengok. 0.045226. Kira dulu 2 angka bererti tu kat mana. Sebab kita nak tahu mana tiang kita nak stop. 1, 2. Kita buat palang. Lepas tu kita tengok nombor belakang dia 2. 2 kena tambah belakang tak? Kena tambah 1 tak? Ha. Tak. Jawapan dia 0.04. Dan akhir sekali 0. Okey, akhir sekali cikgu tulis 0.0456. Okey, sekarang ni dia nak 3 angka berti. 1, 2, 3. Buat palang. Tengok nombor belakang palang tu. Nombor 6. 6 kena tambah 1 tak semua? Ha. 6 kena tambah 1 tak? Okey, pandai. Kena. Habis. Ini dia punya jawapan. Soalan A dan soalan B. Inilah dia punya jawapan semua. Cikgu nak tanya, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. D tu, dia salah tu. Okey, kenapa dengan D tu? Kenapa D? Pertama 5 tu. Ya, 2 angka berarti, ya 5. 5. Yang aku berarti 5 tu. 2 angka Nombor berarti. 5 ada. Nombor 5. Berapa angka berti? 2 angka berarti. Nombor 5 je tu. Jawapan. Oh, okey. Tambah 5. Cikgu tertinggal. Sorry. 0.045. Sorry. Terima kasih, Sarif. Terima kasih. Oh, cikgu tertinggal. Tadi pun cikgu tertinggal kelas tadi. Aduh. Pening budak-budak. Okey, sorry. Itu ada 2 angka berti lah. Sini 1, sini 1, 2, sini 1, 2, 3. Okey, terima kasih Zarif. Terima kasih semua. Dah boleh betulkan cikgu tu. Rasanya dah okey kot semua. Okey, kasih macam ni kasih. Okey ke? Okey, cikgu. Okey. Sekejap, cikgu nak cari soalan. Takut-takut ada orang tanya. Tak apa cikgu, saya yang patut. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan proceed kepada bentuk piawai. Minggu depan kita selesaikan masalah-masalah pada bentuk piawai. Okey, jadi kita akan pergi kepada bentuk piawai. Untuk pergi kepada bentuk piawai, masing-masing kena fokus. Bentuk piawai ni macam mana? Bentuk piawai ni adalah apabila dia ada darab 10 dekat belah belakang. Maksudnya dia ada darab 10 kuasa berapa. Jadi hari ni kita belajar nak tukarkan. Untuk hari Sabtu nanti kita belajar operasi. Maksudnya kita dah mula tambah tolak. Lepas tu darab dengan bahagi. Untuk bentuk piawai. Okey, jadi cikgu akan ajar kamu cara nak tukarkan kepada bentuk piawai. Okey, dah ready belum? Nak dengar suara sikit? Dah ready belum? Dah, cikgu. Okey. Bagus. Okey, tengok step daripada cikgu. Jangan pening-pening. Kelas kita ada setengah jam lagi. Okey, bentuk piawai. Cikgu terangkan dulu macam mana bentuk piawai. Bentuk piawai adalah apabila bentuk tu mesti dalam keadaan nombor perpuluhan. Mesti dalam keadaan nombor perpuluhan. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok kat depan. Manalah contoh dia. Okey. Ya, semua. Mana contohnya? Ini per 10. Okey.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Ini adalah situasi dekat mana cikgu cakap bentuk piawai dalam keadaan perpuluhan. Tengok kepada A. Lepas kamu dah tukar kepada bentuk piawai, kamu kena jadikan nombor integer ni kepada nombor perpuluhan. Nampak ni? Ni nombor integer. Kamu kena jadikan dia kepada nombor perpuluhan. Ini nombor integer. Ni ada nombor perpuluhan. Tapi dekat sini jawapan dia, hasil dia akan dapat nombor perpuluhan juga. Apa maksud nombor perpuluhan? Nombor perpuluhan maksudnya dia mesti ada titik perpuluhan. Dia mesti ada titik perpuluhan. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu, macam mana daripada integer? Macam mana daripada integer? Ada yang tanya cikgu hari tu. Macam mana daripada integer kita nak dapatkan nombor perpuluhan? Okey, yang pertama kamu kena faham perpuluhan. Perpuluhan. Yang pertama kamu kena faham setiap nombor dia ada titik perpuluhan. Walaupun dia nombor integer. Sebagai contoh, kalau cikgu letak 3,891. Macam mana nak jadikan dia titik nombor perpuluhan? Kat mana titik perpuluhan dia? Sebenarnya nombor perpuluhan dia adalah 3,891. Dia ada titik perpuluhan dekat sini, point kosong. Inilah dekat mana situasi kita jadikan, kita nak nampakkan integer dalam keadaan nombor perpuluhan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, ni situasi pertama. Situasi pertama. Kena nampakkan perpuluhan dia. Jadi nombor 2. Nombor 2 iaitu nombor perpuluhan sendiri. Nombor perpuluhan dia tak ada masalah. Kenapa dia tak ada masalah? Sebab 23.98 ni contoh. Kita dah nampak dah. Dah nampak dah titik perpuluhan dia. Kita dah boleh nampak. Tapi dekat integer, dekat sini kita kena nampakkan dia punya titik perpuluhan. Tu step pertama. Kamu kena nampak dulu kedudukan titik perpuluhan dia. Kedudukan titik perpuluhan. Okey, step pertama jelas ke semua? Boleh faham? Step Boleh. pertama jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, baik. Step yang kedua. Step yang kedua. Gerakkan titik perpuluhan. Ni step yang kedua. Tadi step pertama. Step yang pertama, kita dah nampak dia punya titik perpuluhan. Contoh step yang kedua, 3891.0. Dekat sini, titik perpuluhan dia. Cikgu nak tunjuk contoh kat sini je. Okey, cikgu tunjuk contoh kat sinilah. Cikgu tambah. Okey, step yang kedua, pastikan titik perpuluhan di sebelah angka bererti yang pertama. Itu dia. Kita kena pastikan kedudukan titik perpuluhan di sebelah angka bererti yang pertama. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok. 3891, kamu kena jadikan titik perpuluhan dia angka bererti pertama. Angka bererti pertama dia 3. Maksudnya titik perpuluhan mesti duduk sebelah 3. Itu step nombor 2. Step nombor 3, lepas kamu dah gerakkan tu, kamu jangan ubah nilai. Kamu jangan tinggal macam ni. Sebab kalau kamu tinggal macam ni, maksudnya kamu ubah nilai. Ini RM3,891. Ini RM3.81. Jadi dekat sini salah. Jadi dekat sini kita buat darab 10 kuasa berapa. Baru kita letak darab 10 kuasa berapa. Jadi kita nak tahu darab 10 kuasa berapa. Tengok titik perpuluhan yang kita gerakkan. Daripada sini kita gerak ke depan. Bila kita gerak ke depan, dia punya kuasa adalah positif. Positif berapa? Berapa kali dia gerakkan? 1, 2, 3. Positif 3. Jadi
3891, bentuk piawai dia adalah 3.891 darab 10 kuasa 3. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jangan ngantuk lagi. Jangan ngantuk lagi. Cikgu akan tunjuk dua contoh yang berbeza. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita nak buat apa? Kita nak tukarkan dua nombor ni kepada bentuk piawai. Mana? Nombor pertama, cikgu letak nombor integer. Tak ada masalah. Ni nombor integer. Ni nombor pertama kita. Nombor yang kedua, cikgu letak nombor perpuluhan. 0.00321. Okey, ini nombor kedua. Okey, step yang pertama. Apa step yang pertama? Step yang pertama, kita nampakkan titik perpuluhan dia. Jadi dekat sini, titik perpuluhan dia 53892.0. Okey, yang ni tak ada masalah. Kita dah boleh nampak terus dia punya titik perpuluhan. Step yang kedua, kamu kena pastikan titik perpuluhan tu kamu kena gerakkan ke sebelah angka bererti yang pertama. Mana angka bererti yang pertama? Ni 5. Kalau dekat sini angka bererti yang pertama 3. Jadi dekat sini kita akan dapat 5.3892. Yang ni dapat apa? Dapat 3.21. Sampai sini jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Darab Boleh. 10. Darab 10. 10 ni kuasa berapa? Kalau dia ke depan, dia positif. Maksudnya daripada sini dia ke depan. 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia positif. Kalau dia ke belakang, maksudnya ke belakang macam mana? 1, 2, 3. Dia dalam keadaan negatif. Positif berapa? Kita kira 1. Kita kira 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Maksudnya 10 kuasa positif 4. Kalau dekat sini kita kira 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Maksudnya dekat sini 3.21 darab 10 kuasa negatif 3. Inilah namanya bentuk piawai. Alright tak alright tu? Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Salin elok-elok. Salin elok-elok. Jadi 10 ni positif. Kalau dia dalam keadaan positif, titik dia ke depan. Titik perpuluhan ke depan. Kalau dia dalam keadaan ke depan, maksudnya dia ke depan. Kan ini depan kita. Bila dia ke depan, dia mesti positif. Nampak positif. Kalau titik perpuluhan ke belakang, titik perpuluhan ke belakang. Maksudnya dekat sini, dia mesti negatif. Nampak dia ke belakang? Ni, dia undur. Tu maksud cikgu. Okey. Macam naik semua. Okey ke? Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu buat lagi contoh. Kita pergi kepada modul masing-masing. Kita pergi kepada modul masing-masing. Kita nak, ada soalan ni. Kita nak tukarkan kepada titik perpuluhan. Sorry. Kita nak tukarkan kepada bentuk piawai. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Kita nak tukarkan beberapa soalan kepada bentuk piawai. Yang ni muka surat 18. Boleh pergi kepada muka surat 18. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, cikgu akan ambil contoh B. Dan salin tahu semua tahu. Cikgu akan ambil contoh B dan cikgu akan ambil contoh H. Ini H, salin H. Okey, ini adalah H kita. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh nak tukarkan kepada bentuk piawai. Okey, yang pertama sekali kita nampakkan titik perpuluhan dia. Untuk H kita dah nampak ni titik perpuluhan dia. Untuk B kita dah nampak kalau cikgu letak kat sini. Kita nampakkan dia. Kalau nombor integer semua titik perpuluhan dekat belah belakang sekali. Okey, sampai sini jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus.
Okey, dekat sini H 0.00002477. Jadi, ini step pertama. Step yang kedua, apa yang kita kena buat? Kita kena gerakkan titik perpuluhan di sebelah angka bererti yang pertama. Ni angka bererti yang pertama untuk B. Jadi untuk B, titik perpuluhan dia, letak angka bererti yang pertama, mesti sebelah dia titik perpuluhan. 6, 2, 3. Tak payah salin 0, 0, 0. Kalau yang belah bawah ni, angka bererti dia yang pertama adalah sebelah 2. Jadi kita salin 2.477. Yang lain tu tak payah salin. Kosong maksudnya kosong tu tak payah salin. Jadi jangan tinggal kat sini je. Kamu kena buat darab 10. Darab 10. 10 kuasa berapa? Tengok titik perpuluhan dia. Kalau dia bergerak ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bergerak ke depan. Bila dia bergerak ke depan, dia positif. Berapa kali dia bergerak? Cikgu kira lagi sekali. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Maksudnya dekat sini, jawapan dia 7.623 darab 10 kuasa 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh. Okey, baik. Okey, soalan H. Tengok soalan H. Titik perpuluhan mesti belakang 2. Gerakkan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini, dia gerak ke belakang. Jadi dia negatif. Dia bergerak berapa kali? Langkah sekali. Langkah 2 kali. Langkah 3 kali. Langkah 4 kali. Langkah 5 kali. Maksudnya jawapan dia adalah 2.477 darab 10 kuasa negatif 5. Itu dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bentuk piawai pun ramai salah. Padahal step dia sama je. Step dia sama. Tapi kamu kena ingat. Kalau dia bergerak ke depan, dia mesti positif. Kalau dia bergerak ke belakang, dia mesti negatif. Kenapa? Kenapa cikgu cakap ni depan ni belakang? Nombor ditulis daripada depan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ni duduk depan. Ini duduk belakang. Lainlah kalau tak. Memang nombor ditulis macam tu. Ini depan, ini awal, ini akhir, ini belakang. Jadi sebab tu cikgu cakap, kalau dia ke depan, nampak ni titik perpuluhan dia ke depan, jadi dia positif. Kalau dia ke belakang, maksudnya dekat sini, dia mesti negatif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kita buat beberapa soalan. Kita buat beberapa soalan. Jadi, berdasarkan penerangan yang cikgu dah bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan D dengan G. D dengan G. Cuba selesaikan soalan D dan G. Hantar dekat cikgu. Kalau siapa-siapa ada masalah ataupun dia perlukan apa-apa bantuan, WhatsApp cikgu. Cikgu cari siapa yang ada tanya soalan. Okey, cikgu bagi 4 minit. Tepat pukul 2.20, cikgu akan terangkan dia punya jawapan. Lepas tu cikgu nak rumuskan dah. Wow, lajunya Fadli. Bagus. Okey, bagus. Ramai dah dapat jawab. Okey, Zarif. Okey ke Zarif setakat ni Zarif? Jelas? Jelas ya. Okey, bagus.
Okey, bagus. Ramai dah hantar kat cikgu. Aidil dah hantar. Bagus. Buat. Cikgu, Ya? bolehkan saya bagi Nanas? Okey, bagus. Okey, boleh. Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Ramai dapat jawab. Okey, alhamdulillah. Cikgu suka. Okey. Tepat pukul 2.20 cikgu terangkan jawapan dia kan. Cikgu bagi peluang lagi. Yang ni kamu kena faham elok sebab kita tak masuk lagi kepada operasi tau. Kita tak masuk lagi kepada operasi. Lepas ni cikgu jawab, cikgu nak kamu tukarkan pula daripada bentuk piawai ke bentuk biasa lepas ni. Nurdini, bagus. Okey, Zarif, bagus. Okey, dah siap. Bagus. Ni saya punya cikgu kasih. Okey. Okey, habis dah masa. Jadi masing-masing cikgu akan tunjuk dekat depan. Lepas ni kita nak belajar daripada bentuk piawai tukar kepada bentuk asal. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi kepada soalan D. 2934. Nampak kan titik perpuluhan dia? Oh, ni titik perpuluhan dia. Kemudian kita nak gerakkan kepada angka bererti yang pertama. Mana angka bererti yang pertama? 2. Maksudnya 2.934. Kemudian nak buat apa? Darab 10. 10 ni kuasa berapa? Titik perpuluhan ni ke depan. Bila dia ke depan, kita letak positif. Berapa kali dia langkah? 1, 2, 3. 3 kali dia langkah. Maksudnya 2.934 darab 10 kuasa 3. Tu untuk D. Untuk G pula. Untuk G pula. Panjang tu. Okey. Jadi titik perpuluhan dia dekat sini. Nombor angka bererti dia dekat 3. Maksudnya kita nak 3.5689 darab 10. 10 tu kuasa berapa? Jadi dekat sini kita tengok. Dia bergerak ke belakang. Dia bergerak ke belakang. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya 10 kuasa negatif 8. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, last ada lagi 9 minit kan? Okey. Yang ni senang je. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada nak tukarkan bentuk piawai kepada bentuk biasa. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu dengar nama cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Bentuk piawai. Kalau kita nak tukarkan, tadi kita buat nombor ke bentuk piawai. Sekarang last lesson kita adalah daripada bentuk piawai ke bentuk tunggal. Jadi senang je. Ni adalah soalan yang senang. Cikgu tak nak siapa-siapa silap. 8.35 darab 10 kuasa 3. Kalau kita nak tukar kepada bentuk biasa, tadi dia positif. Bila dia positif, tadi dia ke depan, dia positif. Sekarang kita undur balik ke belakang. Cikgu ulang balik. Tadi kalau kita dapat dia positif tu macam mana? Kita ke depan. Kita dapat dia positif sebab apa? Sebab dia ke depan. Sekarang bila kita nak hilangkan positif 6 ni, kita lawan dia balik. Kita undur dia balik. Nak undur berapa kali? Tengok kuasa dia. Kuasa 3. Maksudnya dia undur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ruangan kosong tu kamu letak 8, 3, 5. Ini kamu tambah 0, 1. Inilah jawapan dia.
Kita kontrakan dia. Jelas ke untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Untuk soalan G, untuk soalan G, tadi negatif tu dapat dari macam mana? Negatif ni dapat daripada dia ke belakang. Sekarang, maksudnya bila kamu nak hilangkan dia punya negatif, 6.72 darab 10 kuasa negatif 4, kamu nak hilangkan dia punya negatif. Maksudnya, dia ke belakang kan tadi, sekarang dia ke depan. Dia lawan, dia kontra. Jadi dekat sini, berapa kali dia ke depan? Kamu tengok dia punya kuasa. Oh, kuasa 4. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Ada berapa kosong kat sini? 1, 2, 3. Maksudnya 0.0000672. Ini jawapan dia daripada bentuk piawai ke nombor tunggal. Jadi kamu kena salin nota daripada cikgu ni. Kalau daripada nombor biasa nak pergi kepada bentuk piawai, kalau dia ke depan, dia positif. Kalau dia ke belakang, dia negatif. Itu dia. Ini kalau nombor nak pergi kepada bentuk piawai. Ini nota cikgu salin kemas-kemas. Ini nota cikgu bagi. Ini nota dia. Okey. Kalau daripada bentuk piawai, nak pergi pula kepada nombor, dia terbalik. Tadi yang positif ke depan, sekarang dia ke belakang. Tadi yang negatif ke depan, ke belakang, sekarang dia ke depan. Jadi inilah dia punya pattern. Jadi salin yang ni elok-elok. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Okey, jelas ke semua yang cikgu ajar tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan yang terakhir, iaitu soalan ada 4 soalan ni. Dia senang je. Okey, rujuk contoh dan nota yang cikgu dah bagi. Okey, cuba buat soalan BH dengan tu. Cuba buat. BHCI. Cuba selesaikan. Cikgu tunggu. Cikgu bagi 3 minit je sebab dia senang je. Okey, bagus. Waalaikumsalam. Tix. Tix ni apa ni namanya? Tix. Atik ke? Oh, Amirun Atik. Okey, Atik. Sorry cikgu, silap salin soalan. Tak apa, silap soalan. Tak apa. Okey, Zahin. Bagus. 1 minit lagi. Senang je kan? Senang ke susah? Cikgu nak dengar suara sikit. Senang ke susah apa cikgu ajar hari ni? Senang. Seorang je, mana yang lain? Senang ke susah? Senang. Senang. Bukan senang. Okey, cikgu ajar cara nak tukarkan je. Nak cari angka bererti, nak bundakan, nak tukar bentuk piawai ke nombor tunggal, nak tukar nombor tunggal ke bentuk piawai. Kamu tengok apa yang cikgu ajar tu. Okey, jadi habis sudah masa. Jadi dekat sini cikgu akan mula buat soalan B sebab masa kita dah nak habis dah kan. Tapi yang tengah buat boleh je terus hantar dekat cikgu. Okey, kita akan proceed kepada soalan B. Jawapan dia, kalau dia positif,
sekarang dia ke belakang. Maksudnya berapa? 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi jawapan dia dekat sini 4,711. Yang ni 6. Kita gerakkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni kita letak 0, 0, 0. Oh, ada 3 kosong. Maksudnya 2, 8, 0, 3, 0, 3 kali. Habis kat situ. Siapa yang salah, silent correction. Okey, soalan H. Dia negatif 1. Undur ke belakang. Undur ke depan. Okey, 0.407. Ni jawapan dia. Ni negatif 5. Okey, ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini 0.1, 2, 3, 4, 1, 2. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua untuk lesson kita hari ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Susah ke senang cikgu nak tanya? Susah ke senang? Sangat Senang. Senang. Okey. Jadi minggu depan kita masuk kepada cara nak tukarkan dan penyelesaian masalah. Yang ni menyelesaikan masalah nombor piawai kalau tambah tolak darab bahagi ni macam mana? Nanti cikgu ajar yang tu. Itu minggu depan. Minggu depan hari Sabtu lah. Hari Sabtu. Okey, jadi cikgu hari ni alhamdulillah cikgu sempat untuk ajar. Yang pertama adalah cikgu ajar kamu cara nak dapatkan angka bererti. Angka bererti terbahagi kepada 2. Sama ada dia dalam keadaan integer. Ni integer cikgu terang. Ni cikgu terang ni. Dan yang kedua perpuluhan. Okey. Daripada tadi, daripada kita punya angka bererti, sekarang cikgu buat rumusan tau sekarang. Cikgu bundarkan, cikgu ajar kamu bundarkan. Maksudnya daripada ada nombor, dia nak berapa angka bererti ni, cikgu bundarkan, cikgu ajar bundarkan. Kamu boleh tengok ni perbundaran. Nak berapa angka bererti? Kita boleh bagi. Tapi yang penting kukuhkan perbundaran. Ni latihan kita. Ni latihan kita nak bundarkan. Ni latihan kita sama-sama nak bundarkan. Okey, habis. Okey, bentuk piawai. Cikgu ajar cara nak buat bentuk piawai. Yang ni kamu boleh tengok step yang cikgu ajar. Dan akhir sekali, daripada bentuk piawai nak tukar kepada nombor tunggal. Okey, Adi ada soalan ke nak tanya tu, Adi? Kat tangan tu. Okey, jadi kalau ada soalan ke? Siapa-siapa ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, jadi nanti minggu depan kita dah mula sambung operasi hari Sabtu. Okey, jadi cikgu harap masing-masing kukuhkan penukaran. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Cikgu. Ya. Kenapa tu? Nanti kan kita ada